Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kelapangan dan kesihatan untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah ini, dan untuk terus mencari redha Allah dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, sama ada ibadah khususah ataupun ibadah umumiyah, yang mana kita tahu hari ini kita telah dan masih lagi berada di dalam bulan Ramadan. Diharapnya sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati Allah masih lagi bersemangat untuk kita terus menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, insya-Allah. Dan itulah semestinya menjadi azam kita, kerana belum tentu lagi kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan mendatang. Jadi jadikanlah peluang yang Allah berikan untuk kita bersama di dalam bulan Ramadan ini sebagai satu peluang yang terbaik untuk tidak dilepaskan, insya-Allah. Malam ini saya akan kongsikan satu lagi tajuk berkenaan, dan tajuk pilihan kita malam ini iaitu hukum dan cara bacaan isti'azah. Mungkin ada yang masih lagi keliru. Apakah hukum dan cara bacaan isti'azah ini? Adakah ianya wajib? Adakah ianya sunat? Adakah ianya mubah? Dan sebagainya. Jadi insya-Allah hari ini sama-sama kita akan mendapat jawapannya. Jadi diharapkan sebelum kita mulakan, seperti biasa, pengerasnya sahabat-sahabat dapat menekan button share, kita kongsikan dengan teman-teman dan ahli keluarga kita yang insya-Allah akan memberi manfaat juga kepada mereka, dan kita juga insya-Allah akan mendapat keberkatan berkongsi ilmu dengan kita melakukan perkongsian ini. Jadi untuk saya terus bersemangat, untuk saya terus berkongsi dengan sahabat-sahabat tentang ilmu Allah ini, jadi diharap sahabat-sahabat dapat memberikan semangat kepada saya dengan memberikan had dan juga thumbs up, insya-Allah, sebagai permulaan. Baik, kalau share pun sudah, insya-Allah kita teruskan melihat kepada poin yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Baik, di sana terdapat perkataan fasta'iz billah, fasta'iz fa idza qara'tal Qur'an, yakni maksudnya apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah. Fasta'iz billah. Jadi ulama ada dua pendapat di sana. Ada satu pendapat, sekejap lagi kita huraikan. Saya ceritakan dulu dari segi umumnya. Satu pendapat mengatakan ianya wajib kerana terdapat fi'il amar di situ. Di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat mungkin yang tidak mempelajari ulum fiqh, cara penetapan hukum-hukum, mungkin tidak tahu bahawa setiap perkataan ataupun setiap arahan yang ada fi'il amar di dalam Al-Quran itu adalah wajib. Itu dari segi umumnya. Mungkin poin ni ada sahabat-sahabat yang nak tolong tulis. Jadi setiap perkataan yang berbentuk suruhan, fi'il amar itu apa? Fi'il amar itu suruhan, fasta'iz. Jadi di situ Allah menyuruh kita apabila kita membaca Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Jadi hukum sekarang ini selalunya orang ada yang baca, ada yang tidak baca. Ada yang terus mula bismillahirrahmanirrahim, terus baca ayat Al-Quran. Ada yang mulakan dengan isti'azah dulu dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi persoalannya di sini, adakah di sana wajib? Kalau kita berpegang kepada yang wajib, maka berdosa kalau tak baca. Berdosa kalau tak baca. Jadi kalau kita pegang kepada sunnah ataupun sunat saja hukumnya, maka kalau kita tidak baca, tidak dapat dosa. Jadi insya-Allah sama-sama kita melihat huraiannya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. Semoga Allah merahmati. Jika teman-teman dan sahabat-sahabat ada sebarang penambahan ataupun ada sebarang soalan, insya-Allah boleh ajukan di ruangan komen, ataupun
jika ada sebarang cadangan ataupun apa-apa yang nak saya sampaikan pada sesi-sesi yang akan datang, insya-Allah kita akan bawakan. Yang pentingnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Semoga ianya menjadi satu ibadah dari usaha kita dalam kita mengembangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, jumhur ulama berpendapat membaca isti'azah ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran, ini hukum yang pertama. Jumhur ulama maksudnya kebanyakan ulama berpendapat ianya sunnat muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu satu tuntutan, sunat yang sangat dituntut. Dia ada sunat ni ada tingkatan dia juga. Sunat lagi tinggi daripada sunat itu sunat muakkadah, tapi dia masih lagi bawah daripada wajib. Maksudnya tidak sampai tahap wajib tetapi sangat-sangat dituntut. Itu pendapat yang pertama. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin yang saya sampaikan ini, iaitu pendapat yang pertama, hukum bacaan isti'azah adalah sunnah muakkadah, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan sebahagian ulama berpendapat ianya adalah wajib. Pendapat yang kedua tentang hukum isti'azah ini adalah ianya wajib. Jadi di sana ada dua, pertamanya sunnah muakkadah, yang pertama sunnah muakkadah, yang keduanya adalah wajib. Kerana mereka berselisih pendapat pada perkataan fasta'iz yang saya katakan tadi itu. Fasta'iz itu maka mohonlah perlindungan dengan nama Allah. Fasta'iz billah. Jadi daripada perkataan fasta'iz itulah ada yang berpendapat ianya sunnah muakkadah dan ada yang berpegang kepada pendapat ianya merupakan satu kewajipan. Maksudnya siapa yang tak baca berdosa. Jadi jumhur ulama berpendapat kata suruhan fasta'iz bukan suruhan wajib tetapi amat dituntut. Itu pendapat yang pertama saya katakan tadi, yang berpegang pada sunnah muakkadah. Maka menurut pendapat ini, meninggalkan isti'azah tidaklah berdosa. Jadi dia taklah kita dapat dosa kalau kita tak baca. Sebahagian ulama pula berpendapat fasta'iz itu, perkataan fasta'iz itu adalah sesuatu tuntutan yang wajib. Jadi pendapat ini bagi sesiapa, kalau sahabat-sahabat berpegang pada pendapat ini, maka kalau sahabat-sahabat tinggal tak baca fasta'iz billah itu, tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim itu, maka sahabat-sahabat mendapat dosa. Jadi bergantung kepada pegangan kita. Kita nak pegang pada pendapat mana, ya. Jadi tidaklah menjadi kesalahan. Ikhtilafu bainal ulama rahmatul lil alamin. Itu kita kena pegang. Kita kena ingat bahawa perbezaan pendapat di kalangan para ulama sebenarnya merupakan rahmat bagi kita orang awam ini. Jadi kita ada pilihan di sana. Kita ada pilihan, sama ada kita nak kita memilih untuk berpegang bahawa ianya wajib dibaca ataupun kita berpegang untuk ianya sunat muakkadah dibaca. Jadi bergantung kepada pegangan kita, ya. Maka jadi menurut pendapat ini yang saya katakan tadi itu, kalau pegang pada wajib dianya menjadi berdosa. Ibnu Sirin, ulama yang berpendapat wajib membaca isti'azah, berpendapat memadai membaca isti'azah sekali dalam seumur hidup untuk menggugurkan yang wajib. Jadi Ibnu Sirin berpendapat kalaulah sepanjang hayat kita ini kita dah pernah baca sekali, maka ianya memadai, boleh cover yang lain. Jadi ini pendapat yang lebih ringan lah, yang lebih ringan. Walaupun dia berpendapat dianya wajib, tetapi kalaulah kita pernah membacanya, maka terlepaslah daripada yang lain. Jadi isti'azah mempunyai beberapa bentuk lafaz, dan lafaz yang terpilih ataupun yang paling masyhur ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah sebentar lagi kita lihat bagaimana cara bacaan isti'azah ini. Dia ada beberapa cara bacaannya, ataupun kita panggil sebagai ta'awuz. Ada orang panggil isti'azah, ada orang panggil ta'awuz. Jadi itu tak ada masalah lah, ya. Yang penting lafaznya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, terdapat 4 cara. Mungkin ada teman-teman yang nak tulis apa yang saya kongsikan ini. Terdapat 4 cara bacaan isti'azah ini. Baik, kita akan lihat satu persatu.
Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, insya-Allah semoga Allah memberkati pertemuan ini. Jangan lupa insya-Allah kita tekan button share dulu. Jika sahabat-sahabat nak tahu dengan lebih lanjut bagaimanakah cara, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kalau nak tahu macam mana, ada 4 cara bacaan isti'azah ini. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan juga jangan lupa tekan button share dan juga berikan heart insya-Allah supaya terus bersemangat untuk kongsikan. Baik. Kita lihat dahulu bagaimana cara bacaannya. Sama ada nak dibaca dengan suara yang jelas ataupun suara yang perlahan. Maksudnya sama ada nak dibaca nyaring atau memadai dengan diri kita sedaja dengar. Baik. Kita lihat huraian dia. 2 cara dengan suara nyaring dibaca dalam majlis seperti majlis tilawah ataupun majlis keugamaan semasa belajar. Itu 2. Maksudnya 2 cara. Sama ada dalam keadaan majlis tilawah. Contohnya dalam majlis dia tu pertandingan bacaan Al-Quran, dia baca dengan suara yang nyaring, jadi orang dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dengar dengan suara yang nyaring. Keduanya sewaktu kita sesi pembelajaran. Satu sesi pembelajaran, jadi juga kita baca dengan suara yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, itu 2 keadaan yang dibacakan nyaring. Kita lihat pula 2 keadaan dibaca dengan perlahan. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang saya sampaikan ini mungkin setengah daripada kawan-kawan kita akan menonton video ini kemudiannya ataupun akan join kita lewat lagi. Jadi mereka tahu apa yang kita bincangkan pada awal perbincangan kita. Baik, kita teruskan. Cara dibaca perlahan, dibaca di dalam sembahyang dan seorang diri. Dan seorang diri. Jadi memadailah kita baca perlahan. Perlahan itu bererti bukan dalam hati. Kalau dalam hati itu dah jadi niat. Baca perlahan lah. Sama ada dalam sembahyang, kita nak sembahyang kan, kita nak baca surah Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal kita hanya nyaringkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan isti'azah itu memadai kita perlahankan. Memadai dengan kita perlahankan. Tapi saya ulangkan sekali lagi, perlahan bukan bererti di dalam hati. Kalau yang di dalam hati itu dia tak panggil perlahan itu, hak tu dia panggil niat. Dia niat. Kita niat tak jadilah. Tak jadi. Niat ini dia tak sama dengan lafaz. Lafaz walaupun perlahan tetapi ada yang wajib dilafazkan. Sekejap lagi kita nak sentuh sedikit tentang perkara-perkara yang kadang dilakukan kesalahan ketika kita membaca ayatul Quran, khususnya di dalam solat, kerana ianya boleh membuatkan solatnya itu terbatal. Sebentar saja lagi kita teruskan dahulu bagaimana cara untuk membaca isti'azah. Baik, saya dah nyatakan tadi 2 cara dibaca nyaring, dibaca jelas. Pertamanya saat dalam tilawatul Quran, pertandingan Al-Quran, ataupun waktu sesi belajar. Kita tengah belajar, jadi kita baca kuat. Dibaca perlahan pula, sama ada kita baca seorang diri ataupun kita baca dalam solat, dalam sembahyang. Jika isti'azah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang yang pertama. Okey, ini dalam konteks tadarus Al-Quran. Ini juga ramai orang buat silap. Di mana bila dia baca, dia buat halaqah. Ada mungkin 3-4 orang, 5-6 orang baca tadarus Al-Quran ramai-ramai. Jadi sebenarnya dari segi kaedah dia, hanya orang yang pertama saja baca dalam keadaan yang nyaring. Maksudnya baca dengan kuat. Yang lain itu tidak perlu. Jadi yang lain tu kalau nak baca memadai seorang diri. Dia tak perlu dah repeat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia hanya bagi orang yang pertama. Jadi poin ni mungkin ada teman-teman yang boleh kongsikan. Mungkin hari ini kalau teman-teman buat tadarus Al-Quran dalam keluarga, kita nak buat di masjid, di surau tak boleh, mungkin kita buat dalam family kita. Jadi apa yang kita boleh buat, orang yang pertama itu dia baca dengan nyaring. Jadi orang yang kedua itu dia memadai baca sekadar dia saja dengar. Terus kepada mula baca ayat. Kalau di pertengahan surah tak perlu lagi bismillah, tak perlu lagi bismillah. Jadi dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini orang yang kedua baca perlahan dan terus mulakan kepada ayat tanpa perlu membaca bismillah. Kadang-kadang kita dengar di pertengahan surah pun orang bismillah dia baca juga. Itu tak kena caranya. Itu tak kena kaedah dia. Benda yang baik tapi buat tak kena cara pun tak jadi juga. Jadi kita kena ada ilmu lah. Untuk beribadah ini pun kena ada ilmu. Dia tak boleh buat ikut suka kita.
walaupun kita rajin, contohnya solat subuh, kita rajin sangatlah nak solat subuh ni, kita nak buat 4 rakaat tak boleh, sebab dia memang dah ada kaedah dia. Dia ada ketetapan yang telah ditetapkan. Dia kena ikut. Dia tak boleh buat ikut suka kita. Baik. Kemudian ini dalam konteks tadarus Al-Quran, memadai orang yang pertama. Jadi kemudian sewaktu memulakan bacaan oleh orang yang pertama dan orang yang seterusnya itu bergilir-gilir itu, dia baca secara perlahan saja. Dia tak perlu lagi baca dengan kuat. Baik. Sekarang saya nak sahabat-sahabat ikut poin yang seterusnya saya nak kongsikan, iaitu cara membaca isti'azah dengan basmalah pada awal surah. Ada 4 cara baca dia. Mungkin sekejap lagi teman-teman nak tolong tulis poin yang saya kongsikan ini, dan mungkin kita boleh baca sebut bersama-sama. Dia ada 4 cara bacaan dia. Baik, sebelum itu yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar, semoga ianya memberi manfaat. Dan untuk lebih lagi manfaat, jangan lupa insya-Allah kita hit button share dulu, kita tekan button share, dan jangan lupa berikan thumbs up insya-Allah. Baik, terdapat 4 cara bacaan ketika ketiga-tiga ayat ini berhimpun. Ketiga-tiga itu apa? Isti'azah pertama, basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim, dan juga ayat. Jadi ada 4 cara bacaannya. Baik, cara yang pertamanya begini. Mungkin ada teman-teman yang nak ikut saya baca sekali pun silakan insya-Allah supaya kita lebih dapat bukan saja teorinya tetapi praktikalnya bersama-sama. Yang pertama, dibacakan isti'azah berhenti, kemudian basmalah berhenti, kemudian baca ayat. Kemudian baca ayat. Jadi 3 itu diberhentikan. Contoh yang pertama, ini cara bacaan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian terus baca ayat. Contohnya kita pilih ayat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Begitu. Itu cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua, kita baca isti'azah, berhenti. Kemudian kita baca basmalah, kita tak berhenti. Kita terus sambung kepada ayat. Contohnya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berhenti. Ini cara yang kedua. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi saya tak berhenti di antara basmalah dengan ayat. Sekali lagi dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara yang kedua. Baik, cara yang ketiga. Cara yang ketiga iaitu saya sambung isti'azah dengan basmalah, berhenti, kemudian baru baca ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru berhenti. Kemudian baru masuk ayat. Qul huwallahu ahad. Begitu. Saya ulang sekali lagi. Ini cara yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudiannya qul huwallahu ahad. Baik, jelas. Kalau jelas boleh tak saya dapatkan had dulu insya-Allah. Dan jangan lupa insya-Allah kita tekan button share, dan insya-Allah semoga ianya terus memberi manfaat. Dan jika sahabat-sahabat kita yang dapat tonton daripada perkongsian kita, mereka juga dapat manfaat dan kita juga mendapat pahala insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat ganda. Baik, kita lihat cara yang keempat. Cara yang keempat, kita sambungkan terus isti'azah basmalah dengan awal surah. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi isti'azah, basmalah dengan ayat itu kita gabungkan sekali. Inilah 4 cara. Bagaimana kaedahnya untuk kita membaca isti'azah. Yang pertama, kita baca isti'azah, berhenti, basmalah berhenti, dan ayat. Cara yang kedua, saya bagi contoh, saya ulangkan balik contoh yang pertama. Kaedah yang pertama,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudiannya Qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Cara yang kedua, isti'azah, berhenti. Kemudian basmalah dengan ayat disambungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, isti'azah dan basmalah digabungkan, kemudian barulah dimulakan dengan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan cara yang keempat, isti'azah, basmalah dan ayat digabungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitulah cara bacaan keempat-empat cara bacaan isti'azah. Jadi secara rumusannya, suka saya ingatkan sekali lagi teman-teman. Pertamanya kita buat rumusan balik apa yang telah kita bicarakan daripada awal. Ada dua hukum bacaan isti'azah. Pertamanya sunnah muakkadah. Siapa yang berpegang pada sunnah muakkadah tidak berdosa kalau dia tak baca. Manakala pendapat yang kedua wajib baca sebelum baca ayat Al-Quran, wajib baca isti'azah. Siapa yang berpegang pada pendapat ini, kalau dia tak baca berdosa. Ya? Tidak baca berdosa, bergantung kepada apa pendapat yang kita pegang. Ya? Jadi terserah pada sahabat-sahabat itu, saya serahkan pada sahabat-sahabat. Ibn Sirin saya bagi tahu, satu ulama ilmu tajwid, telah menyatakan hukum ini adalah wajib, tetapi memadai kalau kita baca sepanjang hayat kita walau sekali. Jadi dari segi hukumnya jelas sekarang ini ada dua pendapat, terpulang pada sahabat-sahabat itu nak pegang kepada yang mana. Kemudian kita bagi tahu ada dua cara bacanya, sama ada dibaca nyaring ataupun dibaca perlahan. Perlahan itu maksudnya kita seorang saja dengar. Dibaca nyaringnya bila? Dibaca nyaring di dalam tilawatul Quran, majlis pertandingan bacaan Al-Quran, ataupun dibaca dalam keadaan waktu tengah belajar mengaji, dalam kelas mengaji Al-Quran, kita baca kuat supaya kalau kita salah itu guru dapat menegurnya. Baik, yang kedua dibaca perlahan di dalam solat, juga apabila kita membaca seorang diri. Baik, dalam situasi tadarus Al-Quran, kalau kita baca ramai-ramai, memadailah yang membaca nyaring itu orang yang pertama. Kalau kita baca dalam halaqah ramai-ramai dalam satu keluarga kita, ataupun kita tadarus di surau masjid, mungkin sekarang tak boleh lah, tetapi mungkin selepas tahun hadapan kalau kita buat tadarus di masjid, di surau, memadai yang membaca nyaring itu orang yang pertama. Orang yang kedua memadailah dengan membaca perlahan. Baik, kemudian kita bicarakan tentang cara membaca isti'azah. Ada 4 cara saya bagi tahu tadi, yang mana sahabat-sahabat yang dah terlepas poin-poin yang kita nyatakan boleh tonton balik daripada awal, insya-Allah. Diharapnya perkongsian yang ringkas ini memberi manfaat pada teman-teman ya. Saya doakan juga sebelum saya berakhir, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman, jangan kita biarkan hari kita berlalu tanpa kita mendapat pahala khatam Al-Quran. Nabi telah nyatakan satu keistimewaan, iaitu ganjaran bagi mereka yang membaca surah Al-Ikhlas, iaitu surah Qul huwallahu ahad, itu satu kali bersamaan dengan 1/3 Al-Quran pahalanya. Jadi kalau kita baca 3 kali, kita akan mendapat pahala khatam Al-Quran keseluruhannya. Inilah menunjukkan Allah itu Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Jadi oleh itu saya nak mengajak sahabat-sahabat sama-sama, insya-Allah kita mendapatkan pahala khatam Al-Quran. Sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut, insya-Allah ya. Boleh baca bersama-sama saya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد.
ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat baru saja mendapat pahala khatam Al-Quran. Alhamdulillah, bersama-sama dengan saya insya-Allah. Jadi teruskan dengan amalan tersebut. Jangan kita biarkan hari kita berlalu tanpa mendapat pahala khatam Al-Quran. Walaupun kalau ikut kemampuan kita nak baca Al-Quran daripada juzuk pertama sampai juzuk 30 satu hari itu mungkin agak sukar, dan sekurang-kurangnya kita mendapat pahala khatam Al-Quran bersama-sama. Jadi diharapnya perkongsian ini memberi manfaat. Sebelum berakhir insya-Allah kita akan doa ringkas bersama-sama. Dan saya mohon sekali lagi sahabat-sahabat, tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita yang kita kasihi, yang kita sayangi. Semoga mereka juga mendapat manfaat seperti mana Allah merezekikan pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani, ampunkanlah ya Allah diri kami ini yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, sama ada yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tak disengajakan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dan juga kau rahmatilah kedua ibu bapa kami seperti mana mereka merahmati kami di usia kecil kami. Khususnya ibu kami ya Allah yang mengandung, melahir dan menyusukan kami. Ayah kami yang bekerja berusaha membesarkan dan memenuhi keperluan kami sekeluarga. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa guru-guru kami, ahli keluarga kami, teman-teman dan seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, di bulan yang mulia ini ya Allah, kami mendadah tangan mohon keampunan kehadrat-Mu ya Allah. Berkatilah ilmu dan rezeki yang Kau kurniakan kepada kami. Jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami di kalangan hamba-Mu yang beriman dan bertakwa hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang menanggung kesakitan, Kau berikanlah kesihatan. Jika ada di kalangan kami yang dibebani hutang, bebaskanlah kami daripada beban tersebut ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami berserah, hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, Kau angkatkanlah wabak COVID-19 ini daripada negara kami dan daripada dunia ini ya Allah, agar kami dapat meneruskan kehidupan kami seperti biasa ya Allah. Sungguhnya kami hamba-Mu yang penuh dengan kedaifan ini ya Allah, mengaku segala salah dan silap kami ya Allah. Maka ampunkanlah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di malam esok dengan tajuk yang lain insya-Allah, dan juga insya-Allah akan dapat memberi manfaat kepada teman-teman. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku li qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas, layari www.cepatquran.com. Terima kasih.